Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera murid-murid. Cikgu harap kamu semua sihat. Baiklah, bersama dengan cikgu lagi dalam subjek matematik tingkatan 2, bab 8 graf fungsi. Video sebelum ni cikgu dah terangkan tentang 8.1 berkaitan dengan fungsi. Okey, fokus kita pada video ini ialah pada akhir pembelajaran murid akan dapat membina jadual. Okey, kita nak lihat bagaimana untuk membina jadual. Membina jadual nilai bagi fungsi linear. Linear atau linear dan bukan linear. Dan seterusnya melukis graf menggunakan skala yang diberi. Jadi, ada 3 perkara kat sini. Kita nak bina jadual. Kemudian kita nak lukis skala pada paksi. Kemudian kita nak lukiskan grafnya. Okey? Okey, apakah itu graf fungsi? Okey, graf fungsi merupakan perwakilan yang biasa digunakan untuk menunjukkan hubungan antara pemboleh ubah dengan jelas. Baik paksi X dan paksi Y pada satah koordinat mewakili 2 set nombor. Koordinat pada graf pula merupakan pasangan tertib fungsi. Okey, dia kata kat sini kita nak tunjukkan graf fungsi ni kita gunakan untuk tunjukkan hubungan antara pemboleh ubah. Okey, kalau kita belajar sebelum ni hubungan kita ada set A, set B kan. Jadi kita nak tengok untuk paksi X kita letak set A. Untuk paksi Y kita letak set B. Okey, kita nak tengok hubungan dia. Manakala nanti kita akan plotkan koordinat. Okey, kita dah belajar koordinat dalam bab 7. Okey, kita plotkan koordinat. Kita nak merupakan daripada koordinat tu ia adalah merupakan pasangan tertib fungsi. Ingat lagi tak pasangan tertib fungsi? Okey, yang cikgu ajar begini contoh. P, okey, kemudian set A, set B. Okey, yang perpasangan-pasangan koordinat dia. Okey. Yang ni kita dah belajar dah. Ni, pasangan tertib. Okey. Nanti kita lihat contoh untuk lebih lanjut. Okey, murid-murid, jom kita perhatikan soalan yang pertama. Okey, soalan yang pertama dia kata kat sini bina jadual untuk dapatkan soalan dia ni bina satu jadual nilai fungsi bagi Y sama dengan 2x kuasa 2 tolak 1 bagi nilai X sama dengan negatif 1 hingga 2. Maksudnya kat sini dia suruh bina jadual. Okey, kita nak belajar bagaimana untuk bina jadual dulu. Sebelum lukis graf, kita kena lukis jadual dulu berdasarkan nilai yang diberi. Kalau dalam soalan ini dia dah bagi dah nilai X dia. Nilai X negatif 1. Jadi kita buat jadual. Okey, ada koordinat ada nilai X dan nilai Y. X negatif 1. Okey, hingga 2. Maksudnya negatif 1 hingga 2. Negatif 1, kemudian sifar 1, 2. Begitu. Okey. Kemudian dia kata, dia suruh cari nilai Y. Okey, hari ni cikgu nak ajar bagaimana kita nak guna kalkulator untuk mencari nilai Y. Masa tingkatan 1, kita belajar masukkan nilai, gantikan masuk nilai X negatif 1 ini ke dalam persamaan linear ini. Okey, persamaan ini, persamaan ataupun fungsi ni kita boleh gunakan kalkulator sahaja pun boleh dapatkan nilai Y. Okey, yang tepi ni ada tip bagaimana untuk menggunakan kalkulator. Okey, jom kita kira sama-sama. Okey, sekarang kita dah tahu nilai X dia ialah negatif 1. Baik, dia kata kat sini untuk menghitung nilai bagi jadual nilai untuk Y sama dengan 2x kuasa 2 tolak 1. Okey, contoh mula-mula kita tekan 2. Okey, sekarang kita nak gantikan nilai X ni ini dengan negatif 1. Baik, kita onkan kalkulator kita dulu. Tekan 2 dulu. Okey, 2. Kemudian kenapa 2 ni persamaan dia 2x kuasa 2. Jadi kita masukkan 2. Alpha. Alpha ini untuk kita nyatakan dia X. Okey, alpha tanda kurungan. Tanda kurungan. Nampak? Bila kita tekan alpha dan tanda kurungan, dia keluar X. Inilah X. Okey, kuasa 2. Okey, kita dah tahu. Simbol ini adalah simbol kuasa. Kuasa 2. Okey, kemudian tolak 1. Masukkan tolak 1.
Okay, 2x kuasa 2 tolak 1. Ini simbol dalam kalkulator lah bila kita tuliskan persamaan y sama dengan 2x kuasa 2 tolak 1. Y ni tak payahlah sebab kita nak cari nilai y ni. Okay, kemudian dia terus tekan calculate. Okay, CALC ni calculate kira kira untuk bila x sama dengan negatif 1. Untuk x negatif 1, kita dah buat persamaan tadi. Okey, kita tekan untuk dapatkan nilai bagi y, bagi x negatif 1, tekan calculate ni, CLC ni, calculate. Nampak? Apa nilai x? Iaitu negatif 1. Calculate negatif 1. Tekanlah negatif 1. Okey, sama dengan 1. Nampak? Jawapan dia 1. Jadi kat sini kita boleh letak 1. Okey. Yang kedua, kita nak cari sifar pula. Nak cari sifar, tekan. Tadi kita dah masukkan rumus ini ataupun kita dah masukkan fungsi dia. Kita hanya masukkan nilai x saja. Okey, untuk cari x sama dengan sifar, tekan sekali lagi calculate. X, nilai x dia apa? Sifar kan? Calculate sifar. Maksudnya kita nak suruh kalkulator ni kira kalau x sama dengan sifar, okey, sama dengan berapa pula? Negatif 1. Nampak? Dia tulis jawapan dia negatif 1. Kemudian yang ketiga, x sama dengan 1. Kalkulate lagi. Kiralah kalkulate x berapa? 1. Sama dengan 1. Okey, jadi jawapan dia sini 1. Kemudian kita suruh kira lagi. X sama dengan 2. Calculate. Daripada persamaan yang sama, jangan ubah persamaan ni atau fungsi ini. Calculate 2. Sama dengan 7. Jadi kita dapat sini nilai dia 7. Dah lengkap jadual kita. Hanya gunakan kalkulator. Okay, ingat step by step, langkah demi langkah untuk kira nilai y apabila nilai x diberi. Ini cara dia. Okay. Yang ini sebelum tu kita setkan dulu apa fungsi dia. 2 alpha ini adalah nilai x lah. Okey, calculate, kita nak gantikan nilai x ni apa dia untuk dapatkan nilai y. Okey, selesai bina jadual. Okey, langkah yang kedua, apa yang perlu kita buat ialah lukis setiap paksi dengan skala yang diberikan atau dengan skala yang sesuai. Baik, soalan yang sama, soalan yang sama. Okey, dia tambah lagi satu ayat dengan menggunakan skala 2 cm kepada 1 unit pada paksi X dan 2 cm kepada 1 unit pada paksi Y. Lukis graf bagi fungsi itu, iaitu nilai X dia mesti antara negatif 1 hingga 2. Baik, jarak skala 2 cm ini maksudnya kalau dalam kertas graf kita, kotak yang besar ini adalah nilai dia sini 2 cm. 1 unit yang ini kotak yang ini 1 unit. 1 unit. Okey, ini bersamaan, ini 1, sini 1, sini 1. Jadi sini adalah nilainya 2 cm. 1 unit kita kira sama dengan 2 cm. Okey, dalam graf kita ada paksi Y dan juga paksi X. Paksi yang mencancang ni kita panggil paksi Y, manakala paksi mengufuk kita panggil paksi X. Okey, daripada jadual tadi, okey, kita dah tahu nilai X dia adalah daripada negatif 1 hingga 2. Jadi kita plotkan lah untuk paksi X. Ni paksi X di sini. Mula dengan negatif 1 hingga 2. Okey, negatif 1 di tengah-tengah ini adalah sifar. Jadi sini adalah negatif 1. Ni yang maksudnya 2 cm. Okey, 2 kotak kecil ni bersamaan dengan 2 cm. Kita plotkan kepada 1 unit. 1 unit dia ialah negatif 1. Okey, kalau dia kata 2 cm kepada 2 unit, maksudnya 2 cm ini kita kena letak 2 lah. Negatif 2, negatif 4. Tapi ni kata 1 unit, maksudnya negatif 1. Kalau yang ni 1 ke kanan 1, integer positif, 2, 3 dan 4. Okey? Tak apa, kita buat lebih pun tak apa. Janji sampai tahap dia 2. Sini kan 2. Okeylah, selamatlah ni.
Okey. Kemudian yang ni paksi Y pula. Tadi kita kira nilai dia negatif 1 hingga 7. Okey, nilai Y dia daripada negatif 1 hingga 7. Jadi kita plotkanlah. Kita lukis paksi dia. Mulakan dengan paksi Y sini negatif 1. Kemudian sini negatif pula. Sini negatif, atas positif 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okey? Nampak? Ini maksudnya 2 cm, 2 kotak kecil ni bersamaan dengan 2 cm sama dengan 1 unit. Maksudnya kita letaklah dia jadi 1, 2, 3, 4. Tapi kalau soalan dia kata dengan menggunakan skala 2 cm kepada 3 unit. Maksudnya kamu kena tulislah sifar. Mula dengan 3. 3, 6, 12 begitu. 3, 6, 9, 12. Macam gitu. Tengok pada soalan. Yang ni penting. 2 cm kepada berapa unit. Okey. Yang ni sebab soalan dia 1 unit. Sebab tu cikgu tulis 1, 2, 3, 4. Okey. 1, 2, 3, 4, 5, 6 hingga 7. Jadi kena perhatikan soalan. Jadi kat sini ini hanyalah imbas kembali. Dia kata koordinat sifar-sifar ni koordinat sifar-sifar sini adalah asalan. Kemudian paksi X ni adalah paksi mengufuk. Inilah paksi Y ni. Kita tulis sini tadi paksi X. Ni paksi Y. Kena tulis paksi Y. Okey. Yang ini adalah langkah yang kedua. Kita lukis paksi dengan skala. Inilah skala dia. 2 cm 1 unit. Maksudnya 2 kotak kecil ini bersamaan dengan nilai 1. Mula dengan 1. Kalau kepada 3 unit, mula dengan 3. Kalau mula dengan kepada 2 unit, maksudnya 2 cm ini 2. 2 unit mula dengan 2. 2, 4, 6. Okey? Yang ni penting Perhatikan skala yang diberi. Okey, kalau kamu lukis tak ikut skala yang diberi, salahlah jawapan kamu sebab tak ikut arahan soalan begitu. Okey? Baik, seterusnya kita nak tengok langkah ketiga, barulah kita plotkan koordinat XY. Okey, bila daripada jadual ini kita dah dapat pasangan tertib dia Untuk yang pertama negatif 1, 1. Jadi kita plotkan negatif 1, 1. Negatif 1 untuk paksi X sini pergi kepada paksi Y iaitu 1. Jadi kita kena plotkan di sini. Negatif 1, 1. Kemudian sifar negatif 1. Sifar mana? Sini sifar. Pergi negatif 1, kita plotkannya di sini. Kemudian 1, 1. 1, 1. Kat sini pula. Dan yang terakhir 2, 7. 2 pergi kepada 7 di sini. Okey, nampak? Sekarang dah ada 4 titik. Yang ni kena plot betul-betul Jadi kat sini 1, 2, 3, 4. Betul lah? 1, 2, 3, 4. Daripada pasangan tertib tadi, koordinat dia sini. Negatif 1, 1. Okey. Yang ini sifar negatif 1. Yang ini 1, 1. Dan yang ini 2, 7. Kita plotkan berdasarkan pasangan tertib yang kita dapat tadi ni. 4 titik ni. Okey. Kemudian dah dapat ni, kita sambungkan titik-titik ni. Langkah yang keempat, kita lihat langkah yang keempat setelah langkah 3 dah plotkan tadi kan. Okey, langkah yang keempat, langkah yang terakhir, kita sambungkan titik-titik yang tadi itu. Dan tadi cikgu dah pangkahkan. Okey, lepas tu cikgu sambungkan daripada titik yang pertama, koordinat negatif 1, 1 kat sini negatif 1, 1. Sambungkan ke koordinat sifar negatif 1, kemudian 1, 1 dan 2, 7. Gunakan pensil yang tajam untuk bantu kamu lukis garis atau lengkung yang ni bagi kasih licin. Lengkung dengan licin. Kemudian boleh gunakan pembaris fleksibel untuk kita lukis lengkung ini. Kalau mesti cantik jangan bengkok-bengkok. Okey, kena lurus cantik sini. Okey. Jadi ini adalah graf bagi fungsi yang tadi yang kita cari tadi Okey, dah siap ni, dah selesai. Okey.
Itu saja. Terima kasih semua. Assalamualaikum.